Assalamualaikum dan salam surat aku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 Mei 2021 bersama saya Al-Fairiz Jumurin. Tumpuan berita, Ketua dan Wakil Jabatan yang berkaitan digesa untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mangsa banjir di kawasan Bakelalan yang berlaku baru-baru ini. Menurut Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar Datuk Henry Sum Agong, tindakan segera juga perlu dilaksanakan bagi membaik pulih kemudahan awam yang rosak akibat banjir itu. Beliau yang juga ahli Parlimen Lawas berkata demikian semasa meninjau kawasan terjejas di Kampung Bakelalan pada Selasa bersama Ketua dan Wakil Jabatan yang berkaitan untuk melihat dan menilai kerosakan serta kemusnahan infrastruktur khususnya berkaitan pertanian. Semasa lawatan, beliau dan rombongan telah diberikan taklimat berkenaan situasi semasa pasca banjir. Beliau juga telah menyerahkan bantuan bakul makanan dan peruntukan kepada beberapa kampung terjejas bagi meringankan beban penduduk. Berita seterusnya, penduduk kampung Semebak kini menarik nafas lega apabila masalah sistem perparitan yang mengakibatkan tanah runtuh di kawasan itu akan diselesaikan tidak lama lagi. Adun Batu Kitang Loh Kerchiang memberitahu keputusan telah dibuat untuk menaik taraf parit dan membina benteng menggunakan peruntukan di bawah projek program transformasi luar bandar RTP dan pembersihan perparitan di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak. Katanya beliau telah menerima aduan daripada penduduk kampung Semebak mengenai masalah sistem perparitan di kawasan kediaman mereka yang mengakibatkan hakisan tanah dan tanah runtuh. Semasa meninjau lokasi kejadian pada Isnin, Loh berkata masalah tersebut membuatkan penduduk bimbang kerana ia akan menjejaskan keselamatan dan harta benda mereka. Sementara itu, penduduk setempat amat berpuas hati dengan keputusan tersebut dan berterima kasih kepada Adun Batu Kitang kerana membantu menyelesaikan isu berkenaan. Selanjutnya, Adun Muara Tuang Dato' Idris Buang melalui petugas First Response Team Pusat Hikmat Dun Muara Tuang meneruskan penghantaran bantuan makanan ihsan kepada penduduk kampung yang dikuarantin di kawasan berkenaan. Sebanyak 3 kampung melibatkan 18 keluarga menerima penghantaran bantuan makanan dan senarai kampung tersebut adalah Kampung Melayu 9 keluarga, Kampung Semawang 8 keluarga dan Kampung Tanjung Bundong 1 keluarga. Sumbangan bantuan makanan tersebut diserahkan oleh Ketua Markas Dun Muara Tuang Aziz Muhammad kepada ketua kaum masing-masing. Sementara itu, penduduk kampung merakamkan penghargaan kepada Dato' Idris Buang di atas keprihatinan beliau dalam mengurangkan beban mereka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Berikutnya mengenai Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu akan melaksanakan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP diperketatkan PKPB pada 29 Mei ini. Pengurusinya Jack Aman Luat berkata pemantauan akan dilakukan mengikut bidang kuasa jagaan penghulu dan setiap pasukan akan dianggotai agensi yang berkaitan diketuai oleh pegawai daerah. Di antara perkara yang kita lakukan untuk sehari dua ini adalah pemantauan dari segi memberi pendedahan juga dan juga tunjuk ajar awareness campaign dan sebagainya kepada mereka terutama sekali yang bermastautin ataupun tinggal di rumah panjang dan antaranya untuk pastikan setiap rumah panjang sudah ada melaksanakan SOP. This basic SOP seperti social distancing dan juga penggunaan MySejahtera dan jadi tanah nama secara manual, penggunaan face mask dan juga untuk untuk menggalakkan mereka melaksanakan pemasangan tali antara ruai rumah panjang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas JPBB Bintulu di Pejabat Residen Bintulu pada Selasa. Tegas Jack Aman yang juga residen bahagian Bintulu, sekiranya terdapat rumah-rumah panjang yang melanggar SOP diperketatkan PKPB, pihak berkuasa tidak teragak-agak untuk mengeluarkan kompaun kepada rumah panjang tersebut. Sementara itu, 6 individu telah dikompaun selepas didapati tidak mematuhi SOP yang ditetapkan di beberapa pasar basah dan pusat membeli belah di sekitar Kuching. Kompaun tersebut dikeluarkan semasa operasi bersepadu yang dilakukan oleh para petugas dari Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak bersama Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS pada Rabu.
Pegawai Kesihatan Persekitaran Billy Sujang yang mengetuai operasi tersebut berkata, 6 individu terbabit telah dikenakan kompaun sebanyak RM1,500 seorang kerana melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Bagaimanapun, diskaun 50% akan diberikan kepada individu yang membuat pembayaran dalam tempoh 7 hari dan 25% lagi bagi bayaran tempoh 14 hari. Operasi yang dilakukan mendapati rata-rata pemilik premis dan peniaga di pasar basah tidak mematuhi SOP yang ditetapkan, malah tidak mengimbas kod MySejahtera dan penggunaan buku rekod secara manual tidak lengkap. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai agar terus patuh dengan pematuhan SOP yang ditetapkan kerajaan. Seterusnya, Sarawak memutuskan untuk menyekat kemasukan pengembara dari India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal dan Pakistan ke negeri ini berkuat kuasa 26 Mei 2021. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Rabu, sekatan ini bagi mencegah jangkitan varian baharu, Variant of Concern VOC oleh WHO yang mana dikenakan kepada mereka yang pernah berada di India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal dan Pakistan dalam tempoh 30 hari ke Sarawak. Sementara itu, JPBN Sarawak juga memaklumkan sebanyak 640 kes positif baharu direkodkan untuk meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 43,966 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes seperti tertera: turut dilaporkan 2 kes kematian baharu untuk meningkatkan jumlah angka korban kepada seramai 263 orang. Sementara itu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 4 kluster baharu iaitu 3 di daerah Kuching dan 1 di Saratok menjadi 87 kluster masih aktif setakat ini. Manakala 1 kluster iaitu kluster Tabuan Melayu Kuching ditamatkan setelah tiada kes baharu dikesan. Selain itu, daerah Daro, Asajaya dan Beluru telah bertukar ke status jingga daripada status merah dan daerah Limbang telah bertukar ke status kuning. JPBNS Sarawak turut memaklumkan dan pengisytiharan penamatan dan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa tempat seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.